Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Salam hari Jumaat. Penghulu segala hari. So, Alhamdulillah saya dapat bersiaran. So, technically banyak sektor yang dah dibuka kan perlahan-lahan. So, I think we're getting a little bit busier juga. Sibuk jugalah. Okay, so saya pun cuba cari masa untuk buat ni supaya saya kekal disiplin dia. Okay, right. So hari ni nak kongsi tentang ujian saringan HIV pra perkahwinan. Right, those days masa saya dulu nak berkahwin kita tak lalu syarat ujian saringan HIV ni. Right, tapi sekarang semua bakal pengantin kena lalui ini. So I nak kongsi tentang topik ujian saringan HIV. Right. Alright. Okay, saya buat setting sekejap. Okay. Okay. Right, so technically kita nak cakap tentang ujian saringan HIV pra perkahwinan. Right, so artikel ni saya dapat daripada blog. So saya nak kongsi 5 langkah ujian saringan HIV pra perkahwinan yang anda perlu tahu sebab those days kita kahwin tak ada buat ujian ni. So I pun macam okay, we have to know lah kan. Itu adalah orang kata syarat ataupun prasyarat untuk melakukan pernikahan. Right. Dalam melengkapkan persiapan bagi sesebuah perkahwinan, terdapat beberapa fasa atau prosedur yang wajib dilakukan oleh kedua-dua. Okey, kedua-dua bakal pengantin, tak kiralah persiapan majlis ataupun proses permohonan pra perkahwinan, semuanya harus diambil kira. Okey, so kalau kita tak lalu beberapa syarat tu, mungkin susahlah juga kita ada masalah untuk bergelar raja sehari. So antara perkara wajib bagi permohonan perkahwinan di Malaysia adalah ujian saringan HIV pra perkahwinan. Ujian HIV ini harus dilakukan sebelum menyerahkan dokumen-dokumen permohonan perkahwinan di Jabatan Agama daerah masing-masing. So ini adalah perkara wajib uh, diletakkan begitu bukan untuk menyusahkan tetapi adalah kerana hendak apa orang kata nak kena technically lah kan, kena sihat lah. Okay, right. So ni adalah apa yang saya nak kongsi. So apa itu ujian saringan HIV pra perkahwinan? So bagi yang belum familiar kan, so tertanya-tanya sebab saya pun tak lalu benda ni ya. So apakah prosedur dia, right? Dan kenapa setiap pasangan yang ingin berkahwin perlu menjalani ujian ini? So pertama sekali kita nak kaji apa itu HIV. Okay, HIV adalah sejenis virus yang dipanggil Human Immunodeficiency Virus atau dikenali sebagai virus kurang daya tahan melawan penyakit dalam bahasa Melayu. Okay, so menurut kajian, virus ini ternyata sangat bahaya kerana ia dipercayai dapat memusnahkan sistem imunisasi badan manusia serta menyebabkan pesakit terdedah kepada penyakit-penyakit kronik seperti kanser, AIDS dan sebagainya. Jadi melihat pada kesan-kesan HIV inilah, kerajaan Malaysia mengambil langkah selamat dengan mewajibkan pasangan Islam menjalani ujian saringan HIV bagi menjaga kemaslahatan pasangan yang akan berkahwin ni di kemudian hari. So hal ini kerana semua sudah tahu bahawa virus HIV ini boleh merebak kepada orang lain melalui berbagai cara, antaranya adalah melalui persetubuhan, okey, alright, dan juga perkongsian jarum suntikan, penerimaan darah yang dijangkiti virus HIV dan sebagainya. Okey, so bukan itu saja, selain daripada melengkapkan prosedur permohonan perkahwinan, ujian ini turut bertujuan membolehkan seseorang itu mengetahui status HIV masing-masing sebelum melangkah ke alam perkahwinan. Jika terdapat sesuatu yang meragukan, tindakan segera boleh diambil bagi mengelakkan kesan buruk berlaku. Alright, so 5 langkah ujian saringan HIV yang perlu anda buat. Okay, yang pertama, kenal pasti klinik kesihatan dan hospital terdekat. Untuk makluman ya, ujian saringan HIV hanya boleh dilakukan di klinik kerajaan, okay, di klinik kesihatan dan hospital kerajaan saja. Okay, so dan mengikut kat mana kita adalah, kan kita bermukim dekat mana. So sekiranya
Okey, sekiranya pengantin itu bekerja atau bermastautin di negeri lain, terdapat beberapa tambahan prosedur yang perlu dipatuhi untuk membolehkan ujian ini diambil. So bagi memudahkan kerja, perlu cari klinik kesihatan terdekat. Okey, dan ambillah kesempatan ini untuk bertanya jika klinik tersebut menawarkan servis ujian HIV atau tidak dan kemudian buat tarikh temu janji. Okey, so first kali tengok klinik dia. Kedua ialah dokumen yang perlu dibawa ke klinik dan hospital tu. So dokumen yang perlu dibawa semasa ujian adalah kad pengenalan saja dan dikenakan bayaran perkhidmatan sebanyak RM1. Okey. So murah je kan bila berurusan dengan Pusat Perubatan Kerajaan Malaysia ni. So satu lagi, jika nak berkahwin dengan warga asing, kena pastikan pasangan mempunyai pasport untuk ke klinik untuk menjalani ujian saringan ini. Okey, right. So bawa dokumen hanyalah kad pengenalan. Kemudian lengkapkan borang ujian saringan HIV pra-perkahwinan. So apabila selesai daftar dan membuat bayaran di kaunter, anda boleh melengkapkan borang ujian saringan HIV pra-perkahwinan yang telah disediakan oleh pihak klinik. Sekiranya anda menjalani ujian saringan ini di negeri lain, sila muat turun borang ujian HIV yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam negeri masing-masing. Apabila selesai, kita akan diminta tunggu sebentar sementara nama dipanggil untuk menjalani ujian saringan tersebut. Okay, so kita baca. So ujian saringan HIV. Okay, doktor ataupun medical assistant akan menjalankan ujian saringan ini dengan menggunakan kaedah rapid kit test. Okay, darah akan diambil di hujung jari dengan menggunakan jarum dan kebiasaannya kena tunggu kerana keputusan ujian dalam 15 ke 30 minit bergantung kepada kit yang digunakan oleh pihak klinik. Okay, so keputusan ujian saringan HIV. Okay, keputusan ujian saringan ini akan diberikan oleh pihak klinik pada hari yang sama. Keputusan boleh dilihat pada kit yang digunakan. Sekiranya terdapat single line pada kit, ia bermaksud negatif dan anda bebas daripada dijangkiti virus HIV. Tetapi sekiranya keluar double line, ia bermaksud positif, reaktif ya. Keputusan ini akan diberikan kepada bakal pengantin untuk diserahkan kepada Jabatan Agama Islam daerah masing-masing. Okey, so itu je 5 langkah yang kita kena tahu. So ada soalan-soalan lazim mengenai ujian saringan ini. Okey, yang pertama, bolehkah ujian ini dilakukan di klinik swasta? Okey, so ujian saringan HIV pra-perkahwinan hanya boleh dilakukan di klinik dan hospital kerajaan saja. Ini bagi mengelak sebarang manipulasi ke atas keputusan ujian yang dijalankan. Okey. Berapa lama tempoh sah ujian ni? Okey, untuk makluman, ujian saringan mempunyai tempoh sah laku iaitu 6 bulan dari bermula tarikh ujian dilakukan. So bagi yang merancang untuk membuat permohonan perkahwinan, sila pastikan tarikh perkahwinan anda tidak melebihi tempoh sah laku ujian tu. Okey, jika tidak kena buat semula. Right. Bolehkah ujian saringan HIV dilakukan bersendirian atau bersama pasangan? So dua-dua boleh. Okey, sendirian pun boleh, bersama pasangan pun boleh. Ia bergantung kepada keselesaan bakal pengantin dan perbincangan. Okey. Right. Next, adakah non-Muslim diwajibkan untuk menjalani ujian ini? Okey, seperti sedia maklum, mengikut undang-undang dan peraturan di Malaysia, hanya pasangan Muslim sahaja yang diwajibkan untuk menjalani ujian ini kerana perkahwinan pasangan Muslim tertakluk kepada undang-undang syariah. Bagi pasangan non-Muslim, mereka berkahwin menggunakan undang-undang sivil. Jadi buat masa sekarang tiada peruntukan undang-undang yang mewajibkan mereka mengambil ujian saringan HIV sebelum melangsungkan perkahwinan. Okey, apakah yang berlaku sekiranya keputusan ujian saringan HIV adalah reaktif ataupun positif? So bagi kes yang positif HIV, mereka akan dirujuk ke pakar perubatan keluarga atau klinik penyakit berjangkit. Selain itu, mereka juga perlu menjalani ujian pengesahan ataupun confirmatory test. Ujian pengesahan ini agak berbeza ya dengan ujian saringan kerana 5 ml darah akan diambil untuk dianalisis dan kemudian akan diberikan selepas 2 minggu. Bukan itu sahaja, mereka juga akan dipanggil ke pejabat agama bagi sesi kaunseling sama ada ingin meneruskan perkahwinan atau tidak. Okey. So maksudnya kalau positif tu akan diberikan sesi kaunseling, right? So jika dilihat untuk melangsungkan perkahwinan di Malaysia agak rumit kerana prosedur bagi melengkapkan permohonan
perkahwinan memerlukan komitmen yang tinggi dan kerjasama dari kedua-dua belah pihak. Terutamanya apabila melibatkan prosedur ujian saringan HIV, ada yang terpaksa ambil cuti semata-mata untuk menjalani ujian ini. Tetapi di sebalik kepayahan dan kerumitan ini, ada sesuatu yang bakal menguntungkan semua pihak. Okey. So mungkin permulaannya kita akan rasa penat, tapi akhirnya kita boleh menarik nafas lega kerana kita boleh melangsungkan perkahwinan tanpa sebarang kerisauan terhadap keselamatan dan kesihatan di kemudian hari. So apa yang penting, perlu berfikiran positif kerana peraturan yang ditetapkan bukanlah untuk membebankan masyarakat, bahkan ia sebenarnya untuk menjaga dan mengelakkan daripada berlakunya sesuatu yang tak diingini. Bak kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Right? So kami berharap dengan sedikit perkongsian mengenai ujian saringan HIV pra perkahwinan dapat membantu, dapat membantu bakal-bakal pengantin, dan kita doakan segala persiapan perkahwinan mereka berjalan lancar dan bahtera yang dilayar bersama sampai ke destinasi yang dituju, iaitu antara tujuan perkahwinan adalah untuk melahirkan zuriat. Okey, untuk melahirkan zuriat dan keturunan. So dia adalah uh, sebagai persediaan awal. Okey, maksudnya sebelum mereka berkahwin tu, okey, mereka melalui ujian ini, dan apabila kedua-dua pasangan ini disahkan sihat, boleh melangsungkan perkahwinan, dan ini adalah antara um, langkah berjaga-jaga untuk fasa seterusnya. Okey, kerana pasangan ini akan melalui kehidupan bersama, membina kehidupan bersama, dan seterusnya mengharapkan mendapat zuriat. Jadi itulah permulaan dia, seorang isteri itu akan melalui tempoh hamil 9 bulan 10 hari, akan melalui orang kata fasa melahirkan di Dewan Bersalin, dan kemudian melalui fasa berpantang, okey, lebih kurang 60 hari kalau dapat cuti maternity, dan selepas itu akan membesarkan anak bersama-sama. Okey, so dia ada tujuan dia. Okey, dia ada tujuan dia, dan itulah dia kenapa kerajaan Malaysia memperuntukkan syarat untuk pernikahan di kalangan pasangan Muslim itu perlu melalui ujian saringan HIV. Right, saya stop sharing. Okey, so tu nak kongsi tentang ujian saringan HIV pra perkahwinan yang dilihat dapat menjaga uh, keselamatan dan kesihatan bakal pengantin. So itu adalah satu perkara yang sangat penting sebelum mereka bersama-sama memulakan kehidupan sebagai pasangan suami isteri, dan seterusnya akan melalui fasa kehamilan, fasa bersalin dan berpantang dan seterusnya. Alright. So itu saya rasa sangat penting sebab those days kita tak pernah, saya tak pernah lalu ujian saringan HIV ni, dan guna dia adalah untuk kita tengok okey, sebab memang kena berhati-hati sebab sometimes kita tak tahu pasangan tu yang macam mana. So memang kena jaga keselamatan kita juga. Right. So itu saja daripada saya untuk hari ini tentang ujian saringan HIV pra perkahwinan. So all Muslim couples wajib lalui ujian ini dan perlu menghantar borang permohonan nikah bersama-sama dengan keputusan ujian saringan HIV. Alright, okay. So just remember that ujian ni memang kena buat dekat klinik dan hospital kerajaan sahaja. Okay, itu saja dari saya. So before saya end the live, saya kongsi a few tips, a few pesanan lah. Okay, jangan lupa muat turun e-book percuma di laman web pantangplus.com, dan kita ada 2 e-book percuma, iaitu panduan pemakanan semasa hamil dan panduan vaksinasi untuk ibu hamil dan menyusu. Right. Kemudian selesai difahamkan, ada banyak PPV, iaitu pusat pemberian vaksin yang akan ditutup. Right. Jadi untuk ibu hamil dan menyusu yang masih belum mendapat suntikan vaksin,
perlu kenal pasti PPV yang mereka boleh pergi ataupun merujuk kepada doktor semasa mereka melakukan pemeriksaan bulanan untuk mendapatkan maklumat di mana mereka boleh mendapatkan suntikan. Sebab ada banyak ya kes mereka mendaftar di aplikasi MySejahtera tapi masih tak dapat, okey, tak dapat giliran. So they walk in, alright, they walk in. And jangan walk in macam tu je, bawa bersama buku pink dan surat daripada doktor jika ada. Okey, dan saya memang pesan untuk ibu hamil jangan pergi bersendirian, okey, bawalah teman dan sampai ke PPV minta kerusi ya, minta wheelchair untuk dibawa ke tempat pendaftaran dan sebagainya. Okey, so tetapi saya juga baca ada ramai lagi ibu hamil yang tidak mahu menerima suntikan vaksin ini while kita menghormati pandangan masing-masing, tetapi kes COVID masih tinggi. Kemudian terlalu banyak yang kita baca bagaimana sebuah keluarga boleh kehilangan ibu ya, ibu yang hamil um, yang terpaksa meninggalkan bayi dan keluarga dia. Dan kita faham itu adalah ajal yang telah ditentukan oleh Allah. So tapi apa uh, kalau boleh kita dapat bendung ni dan sama-sama bekerjasama. Okay, so it would be nice to see a mother can hug dia punya own newborn baby, kan. So itulah. Right, so apa yang saya boleh buat ialah kita boleh berpesan-pesan dan selebihnya terpulang kepada tindakan puan-puan. Right, dan akhir sekali, yeah, we have this. Okay, we have this program fitness post birth untuk ibu yang selepas berpantang. Dia dah tempoh berpantang, so ibu yang selepas melahirkan ni, kadang-kadang dia dapat berat badan asal tapi dia tak dapat uh, bentuk badan asal. Okey, bentuk badan asal. So memang biasalah. So bila kita dah bawa baby 9 bulan 10 hari tu memang banyaklah. Okey, banyak alignment semua terkeluar dah. Okay, so this is a program designed to mothers sebab ni adalah sesi secara bersemuka one to one tetapi atas talian. Jadi tak ada masalah lah. So sebab memang kita nak orang kata nak kurangkan kontak rapat dan sebagainya. So untuk ibu yang ingin mencapai matlamat dia dalam kecergasan ni, so boleh enroll ke program ini. Okay, so I think itu saja dari saya setakat ini. So thank you so much for listening and for watching. Let me see. Oh ya, thank you Puan Mai untuk yang menonton. So, saya nak pesan, please take care. I had kita ada macam for me lah kan, saya kongsi, I had a challenge lah kan. Kita sentiasa berhadapan dengan cabaran. So, sangat penting untuk pandai mengimbangi cabaran dan juga keperluan tuntutan kehidupan ni. So hadapilah hari-hari kita dengan positif, dan kemudian take care, stay safe, stay strong. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.